guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Sekali lagi, satu lagi isu yang paling menggemparkan dan akhirnya terbongkar. Bekas pengarah jabatan air dibayar sebanyak Rm1,35 juta setahun, sahabat semua, setahun. Dia sudah dibayar selama 11 tahun. Jadi kalau kita darab 11 tahun darab dengan 1,35 juta, wow, begitu banyaknya uang yang disakau oleh bekas pengarah jabatan air ini. Jadi negeri manakah yang terlibat, sahabat semua? Sekejap lagi kita akan keluarkan ya statement yang terkini ya yang kita baru dapat. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia bekas pengarah jabatan air dibayar Rm1,35 juta selama setahun apabila mahkamah diberitahu berkaitan dengan skandal yang terbesar di negeri Sabah ini, sahabat-sahabat semua. Patutlah Sabah hari ini masih masalah air kerana yang mendapat manfaatnya mereka-mereka yang berada di atas sana. Ini dia. Jadi mari kita ikuti sebenarnya apa yang berlaku. Kalau kita lihat hari ini, seorang saksi dalam perbicaraan kes rasuah Jabatan Air Negeri Sabah berkata beliau memberikan wang kepada pengarah agensi berkenaan ketika itu Muhammad Talib ya berjumlah Rm1,35 juta setahun bermula daripada tahun 2004 hinggalah 2015 ya, sehingga terbongkar, sahabat semua, dan kita boleh nampak uang berlombok-lombok uang di almari di pejabatnya. Katanya tindakan itu sebagai tukaran diberikan kontrak kepada syarikatnya. Wong Kok Voi Michael, 69 tahun, memberitahu Mahkamah Session di Kota Kinabalu bahawa beliau mula membayar wang tersebut sebagai tanda terima kasih selepas Tahir dilantik sebagai pengarah agensi itu pada tahun 2003. Menurut The Borneo Post, Wong berkata pembayaran dibuat 3 kali setahun dengan setiap pembayaran melibatkan sebanyak Rm450.000 dan dianggarkan telah membayar Tahir sekitar 16,2 juta keseluruhannya. Beliau berkata dana disalurkan sebagai penghargaan kerana memperuntukkan kontrak kepada syarikatnya Bintang Jaya Enterprise. Jadi katanya, jika saya tidak memberikan dia wang, besar kemungkinan saya tidak mampu mendapatkan sebarang kontrak daripada pihak jabatan. Selepas memaklumkan kepada dia sehari sebelum kami kebiasaan akan bertemu berdekatan dengan Resort Golf, saya akan masuk ke keretanya dan meletakkan wang dalam beg plastik di lantai keretanya. Jika kami ada ke lapangan, kami akan minum kopi di sana sekitar 20 menit seperti itu. Tetapi kami tidak pernah berbincang berhubung wang sumbangan. Hanya cakap-cakap kosong, katanya. Saya fikir saya sudah meraih lingkungan 12 juta keuntungan bersih daripada projek yang diberikan kepada saya, katanya. Tahir, 58 tahun, sedang dibicarakan bersama istrinya Fauzia Piut, 55 tahun, dan bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Lim Lambeng, 66 tahun. Pada 29 Disember 2016, ketiga-tiga mengaku tidak bersalah terhadap 37 pertuduhan pengubahan wang melibatkan Rm61,5 juta. Bekas timbalan pengarah jabatan Tia Chek Kong yang pada mulanya merupakan suspek utama dalam kes berkenaan dibebaskan daripada 146 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan Rm32,93 juta pada Mac 2022. Itu dia, sahabat semua. Peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Apabila akhirnya segala penyelewengan rasuah melibatkan jabatan air di negeri Sabah ini terbongkar ya, apabila apabila pengarah jabatan air pada ketika itu dibayar ya sebanyak 1,35 juta untuk setahun. Bayangkan kalau 11 tahun dia sudah mempunyai keuntungan selamanya Rm16,2 juta, sahabat-sahabat semua. Inilah ya yang meresahkan agensi-agensi kerajaan yang ada pada hari ini. Yang mendapat kesusahan adalah rakyat. Kerana sehingga hari ini
Sabah ya masih mempunyai masalah untuk bekalan air bersih, sahabat-sahabat semua. Kalau contohnya di rumah saya hari ini sudah berbulan-bulan ya, kalau siang itu memang tidak ada air. Kadang-kadang 2-3 hari kita tidak ada bekalan air ya, sehingga tangki yang kecil itu pun boleh habis digunakan pakai untuk mandi, untuk memasak, untuk cuci pakaian dan sebagainya. Jadi betapa sahabat semua, ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab ya. Bagaimana mereka boleh berfikir memakan ataupun meminta suapan sebegini besar, sedangkan masalah air di Sabah ini juga tidak dapat diselesaikan. Jadi hari ini mujur seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menyatakan kesediaan beliau untuk membantu menyelesaikan masalah dan kemelut air di negeri Sabah khususnya. Dan kita tahu pada beberapa hari ini lagi ya, Datuk Seri akan bertemu dengan beberapa pimpinan utama dari Sabah membincangkan ya penyelesaian yang patut ataupun yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan isu bekalan air bersih di negeri Sabah ini, khususnya sahabat semua. Jadi terbaik kita boleh melihat ya, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah satu kerajaan yang begitu prihatin kepada rakyat, dan kita berharap ya orang-orang Sabah khususnya supaya masalah air ini dapat diselesaikan pada kadar yang segera ya, sebab kadang-kadang musim perayaan sukar untuk kita mendapat bekalan air. Macam hari ini ya, sepanjang hari tiada air ya, kemarin pun tiada air ya, sahabat-sahabat semua, kita merasai. Saya sendiri berada di Sabah dan apa yang berlaku, masalah air ini menjadi masalah yang sudah sekian lama tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jadi kita berharap dengan adanya inisiatif daripada Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh menyelesaikan isu masalah air di negeri Sabah. Dan juga kita berharap kepada mereka-mereka yang makan menerima suapan bernilai jutaan ringgit itu, kita berharap ya mahkamah boleh memberikan menjatuhkan hukuman ya yang setimpal ke atas kesalahan yang mereka lakukan, sahabat semua. Jadi itu pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Sahabat di luar sana, bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, beri komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit apabila memberikan komen waduh penuh dengan hasutan, menyemai kebencian dan fitnah melampau. Itu dia. Sepertinya apabila mereka memberikan komen penuh, komen mereka tu mungkin ya kerana mereka tidak punya otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.